So, nak jawab soalan Ustazah Atikah tu, kita baca doa dulu. Kita baca dengan, kita mula dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Welcome, Cikgu Zainab. So, Ustazah Atikah ada tanya tadi. Cikgu Zainab nak share FB Cikgu Zainab boleh je. Nanti Ustazah Atikah Ilham boleh follow. Takut ada yang tak kenal. Ustazah Atikah tanya kenapa apa yang membuatkan saya nak kekal jadi tutor lah. Basically, saya ambil TESOL lah. Patutnya ajar bahasa Inggeris. Nak cakap tak performnya bila belajar. Yes. Roasted bahasa Melayu. Roasted ni Bakar. bakar boleh. Apa dia? Ada yang soal. Saya kena jawab yang tu dulu. Boleh saya bila sekolah pun tak apa-apa perform. Sekolah menengah pun bila Ustazah Atikah kata saya tak apa-apa cemerlang, tapi yang saya punya level tak apa-apa cemerlang tu lebih lah. Masa lepas SPM tu coach memang apa yang buat coach pilih TESOL? Basically saya nak pilih pendidikan. Tapi bila saya masuk kuis ni, College Visi Islam Antarabangsa Selangor. Saya ada 3 pilihan. Mengajar bahasa Inggeris, TESOL, TASL, Teaching Arabic as Second Language, bahasa Arab, dan pendidikan Islam. So yang mana satu pilihan saya. Saya bukan tak nak ambil pendidikan Islam. Bukan strength saya. Saya takut masuk tu lagi struggle. So ambil bahasa Inggeris. Sebab saya nak pendidikan, tu je. Saya pernah masuk satu universiti lain tentang engineering. Saya kata memang tak boleh bawa lah. Sebab bukan minat. Saya masuk 2 minggu, saya terus berhenti lah. Tapi bila duduk dalam pendidikan ni, dalam English pun saya struggle juga. Tapi bila cakap tentang pengajaran, environment quiz ni, dia macam Islamic kan. Kena jadi nakib. So, saya tahu tak? Saya kena jadi nakib. Kita ni baca mak surat pun tak pandai. Jadi push belajar. Macam mana nak jadi nakib ni? So belajar baca mak surat. Belajar baca mak surat, join geng usrah kumpulan lain. So bila join tu, belajar. Dengar and so far dah makin okey lah. Untuk jadi nakib. Tengok nakib lain, power. Tapi dia akan bakar semangat saya untuk jadi nakib yang okey lah. Saya memang since belajar 2 tau nak jadi cikgu. Oh, maksudnya memang nak jadi cikgu daripada awal. Saya jumpa satu ustazah ni, dia ajar best lah. Dia cakap lah tentang apa amalan yang tak akan terhenti, anak yang soleh, sedekah dengan ilmu yang bermanfaat. Saya kata ilmu bermanfaat ni cikgu lah yang bagi kan. So yalah time tu dah jadi 2 tau. Tapi mindset saya jumpa balik ayat ni bila saya dah dewasa, nak ada anak pun belum lagi. Kata ada anak pun belum tentu kita boleh lahirkan anak yang soleh-solehah. Kita betul. So kita walau ada duit banyak pun belum tentu kita boleh sedekah yang banyak. Tapi apa yang kita boleh buat sekarang, ilmu yang bermanfaat ni dia akan saya nampak lebih lama lah. Kalau anak ni, anak dia, saya dah mati, anak hidup contoh 60 tahun, anak yang soleh. Bila dia dah mati, doa dia tu start berhenti tu. Okey, dapat? Tapi sedekah ni, contoh saya dah sedekah, mak ayah saya pernah tahu, dia kata okey nak bagi sedekah sekian duit untuk ambulan. Tapi saya yakin ambulan ni contoh dalam, saya letaklah 100 tahun, kereta ambulan tu akan rosak dan tak ada. Kita dah mati dah ni, betul? Tapi ilmu yang saya share, selagi mana ilmu tu ada, saya kekal dapat. Lain tak level ni? 3 benda yang sama. Dah mati macam mana saya nak kekal bagi sedekah? Saya terfikir kat. Saya dah mati, anak saya dah mati, macam mana nak kekal anak soleh? Tapi ilmu ni, that's why setiap hari, setiap hari saya kena share. Sebab saya nak bila saya dah mati nanti, orang kata okey sikit lah dalam kubur tu. Saya je ni tak banyak pahala Ustazah Atikah. Jadi ni usaha saya lah. Menjawab soalan?
Ya, insyaAllah. You nak jadi pendidik yang macam mana? Mula-mula macam mana? Tak adalah krisis identiti pun. Dia macam mula-mula saya nak ambil sains tapi ayah saya melarang keras lah. Sebab? Kata saya perempuan, nanti jadi doktor, balik lambat, nanti dah kahwin. Okey. Lepas tu, Mak ayah ni memang dia ada concern dia. Dia ada kerisauan dia. lepas Zatika kena macam layan dulu lah. Oh, ya ke ya? Okey, saya faham. ambil account lah. Lepas tu keputusan saya tu saya dapat matric account, saya tak pergi pun sebab saya ambil bertukar kan. Saya tukar. Saya dapat architecture. Lepas kat UAA. So dulu tu saya tak pergi. So inilah bidang saya. Bila dah macam ni, jadi pendidik je lah. Tapi Dapat. yang boleh saya explore. Okey. Bila tentang account yang lain-lain tu, you macam mana bila belajar tu? Zatika okey tak? Saya belajar untuk research. Oh. So apa rasanya bila belajar untuk periksa ni? Dia sebab abang-abang saya tak adalah macam yang nombor 2 cemerlang. Hampir straight A lah. Yang nombor tu tak dia atas sikit je daripada saya, 6A. Cuma diorang cemerlang lah, kira cemerlang lah juga, dan diorang dapat masuk universiti semua. So bila yang buat saya nak belajar tu, saya nak macam saya nak berjaya macam lebih lagi daripada diorang, ataupun boleh buktikan saya dapat banyak A juga masa tu lah. Dapat. Tapi lepas tu tapi masa tingkatan 4, ayah saya ada cakap pasal pengajian Islam. Masa tu saya dah minat lah. Tapi tak ada basic bahasa Arab macam tu. Tapi alhamdulillah lah Allah buka jalan. Saya nampak lah Allah buka jalan tu mudah untuk saya belajar pengajian Islam. So you dah dapat peluang lah ni. So adakah you akan buat biasa-biasa main-main atau you buat sungguh-sungguh? Sebab Allah dah bagi apa yang you nak. Betul tak? Betul lah. Kena sungguh-sungguh lah. InsyaAllah. Semoga tercapai lah apa yang maksudnya sebab saya nak sambung sampai master, sampai PhD. Tapi saya faham. Apa lagi yang saya nak explore. Sebab saya nak sambung belajar lagi kan. Belajar lagi mungkin akan terhad sedikit lah sebab kita dah ada komitmen lain. Faham. Benda tu masing-masing lah. Kadang orang cakap kahwin pun menjadikan kita tak ada komitmen lain. Betul tak? Orang ada anak, dia kata komitmen anak. Jadi dia still tak dapat bagi yang terbaik. Pada saya, semua akan ada isu dia. Ilham ada isu. Dia tengah belajar sekarang, belajar 5. Nak ke master jauh lagi. Tapi apa Ilham buat, takkan kita tak boleh buat. Okey? Ada 3 benda. Ustazah Atika dah share. Hari ini dia nak belajar teknik kepelbagaian dalam mengajar. Pelajar selesa dan seronok. Okey? Guys, boleh tulis. Ilham, thank you join. Cikgu Zainab share, dia nak belajar video content. Ilham share, dia kata hari nak belajar content live yang menarik. Korang tahu tak korang nak belajar apa ni? Ustazah Izzah nak belajar apa hari ni? Ustazah Izzah dah share ke? Ustazah Ifah nak belajar apa hari ni? Baca TikTok ada. Baca TikTok. Tapi TikTok hari keberapa? Oh, nak belajar TikTok. Tapi tak apalah, nantilah sebab saya pun belum download lagi. Alright. Ustazah Ifah nak belajar apa hari ni? Nak belajar. Yes. Nak tengok apa yang nak belajar. Saya kena pesan sikit. Ustazah Ifah, Ustazah Izzah. Kita set, tanya dulu. Make sure pelajar jelas. You nak belajar apa hari ni? Ni design kelas saya Supaya you masuk, you jelas. Oh, hari ni belajar ni. Saya takut you buat dengan student you, nanti student pun sama. Tak kisahlah Ustazah nak ajar apa. Kita orang dengar je. Dia jadi pasif. Ni keyword dia. Dia jadi pasif. You akan dengar lah. Tapi tak. Berbeza dengan Ustazah Atika, dia bagi tahu. Saya nak belajar teknik kepelbagaian dalam mengajar. So dia dah tahu apa dia nak. Ilham kata saya nak content live yang menarik. Saya selalu start kat situ. Cikgu Zainab kata saya nak buat content video. Okey, mungkin Ustazah Ifah dengan Ustazah Izzah boleh follow. Dan kita akan buat tugasan ni, boleh? Boleh, insyaAllah.
Thank you very much. Saya start dengan Ustazah Atikah dulu. Boleh? Nanti saya jawab soalan Ilham. Saya jawab soalan Cikgu Zainab. Boleh rename? Nak kena panggil Nukman pula. Salam perkenalan sebab takut ada yang tak kenal. Boleh je masing-masing nak kenalkan diri dekat komen. So kawan-kawan yang join hari ni korang saling kenal lah. Teknik kepelbagaian dalam mengajar, pelajar selesa dan seronok. Okey. Nak jawab soalan Ustazah Atikah ni. So hari ni best pada saya. Dia dah masuk start content tu. Apa orang kata ilmu, konten yang Ustazah Atikah paling confident nak share dengan orang? Silakan. Oh, maksudnya dalam bidang yang saya ajar ni, apa yang saya tak ikut bidang pun tak apa. Tapi bila suruh share tu, you confident. tajwid lah. Tajwid. Okey. Tajwid contohnya apa? Mat. Semua taklah Semua tajwid you confident. Okey. semualah saya confident. Okey. Ustazah, kita kira sama-sama senarai nama mat yang Ustazah Atikah boleh kongsikan. Yang pertama, Mat asli. mat asli. Yang kedua, Mat asli harfi. Mat mat badal. asli harfi. Yang ketiga, Mat badal. mat badal. Yang keempat, Sekejap. Mat lin. mat lin. Yang kelima, Mat arid li sukun. mat arid li sukun. Yang keenam, Mat lazim. mat lazim. Yang ketujuh, Mat lazim kalimi mat mukhaffaf. lazim kalimi. Mat Yang iwad. ke-8, mat Mat iwad. lazim kalimi musaqqal. Mat lazim kalimi musaqal. Yang ke-10, Mat badal tadi dah kan? Mat wajib dah betul. mutasil. Mat wajib mutasil dengan mufassir, betul? Mat sila tawila, mat sila qasira. Okay, good. Saya tanya, mat iwad ni macam mana? Boleh explain sikit? Boleh, tapi kena share screen. Okay, silakan. Saya bagi ruang. Ustazah nak share screen. Saya make host. Sorry, sekejap. Saya make co-host. Sebab saya rasa Ustazah Izzah lagi pandai. Okay, kalau betul, pelajar yang ada sekarang akan pergi ke Ustazah Izzah. Dia tak akan pergi ke Ustazah Atikah. Dapat? Dapat? Okay. Kalau betul Cikgu Zainab power ajar BM, pelajar pergi ke Cikgu Zainab. Tapi saya kata saya boleh ajar BM juga. Saya boleh sailang pelajar Cikgu Zainab. Okay. Masing-masing ada Dah. kelebihan masing-masing. Yes. Itu point dia. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. So, tajwid yang sama, saya nak tengok Ustazah Atikah nak nampakkan macam mana. Dia bukan isu betul salah. I nak check dulu. Content you tu memang standard betul atau standard you tak yakin. Sila. Mat iwad, you boleh explain. I bagi you 120 saat. Sekejap Try, share screen. Okay. Mat iwad ni adalah cabang daripada mat asli. Cabang kepada mat asli. Carry on. Dia harakat dia 2 harakat. 2 harakat, bagus. Jadi kalau sorry dah tak cantik sebab saya tak ada. Saya ada tapi saya tak pandai guna yang pad tu. Namanya bamboo pad, betul ke? Betul. Tapi saya tak pandai guna. Mat iwad ni 2 harakat lagi. Kalau macam ni. Okay, qadhan. Alif ni kita baca. Tanwin iwad maksudnya kita ganti tanwin ni kepada satu baris. Ganti tanwin kepada satu baris. Jadinya sepatutnya kita baca qadhan, betul? Kalau kita nak berhenti, kita akan baca qadha. Qadha. Itu yang kita buang satu baris. dia buang satu baris, jadi qadha. Jadi jadi ketika waqaf sahaja. Ketika waqaf. Bagus. Ketika wasal ataupun sambung, tak terjadilah mat iwad. Apa pentingnya tahu mat iwad ni? Pentingnya bila kita baca Quran tu, kita tak baca, kita bagilah harakat dia. Kadang-kadang ada orang terlebih daripada 2 harakat.
Satu. Dan yang kedua, tak baca qadahan, sepatutnya qadaha. Jika orang nak sambung, kadang-kadang bacaan Quran ni ada orang yang boleh bersambung-sambung. Ni biasanya kalau orang yang belajar dengan syekh lah, ambil sanad ataupun sebagainya, dia bersambung-sambung, dia tahulah ketika ni tak perlu pun bagi mat dia. Jadi baca qadahan. Jadi dia ada banyak keadaan dia lah. Dapat? Jadi biasanya mat ni dia ajar paling last sekali sebabnya mat banyak kan. Biasanya kalau Betul. kecil-kecil saya kukuhkan dululah. Dia tak masuk lagi. Biasa masuk mat asli je untuk yang student yang kanak-kanak. Yang ni dewasa saya dah masuk lah. So saya tanya lagi sekali. Kepentingan mat iwat dalam saya sebagai manusia yang belajar ngaji. Sebab tajwid, sebab bacaan tajwid tu, hukum pelajari tajwid adalah apa? Hukum pelajari tajwid tu fardu kifayah. Tapi Dapat. kita tersalah baca boleh jadi haram sebab kita mengubah makna dia. Jadi kita kena ambil tahulah sebab ilmu tajwid ni adalah ilmu yang boleh mudah didapati. Selain ilmu-ilmu yang lain lah yang saya nampak, terutamanya macam ilmu akidah, ilmu fiqh tu dekat Malaysia terutamanya susah nak nampak. Adakah bila saya tanya apa kepentingan mat wajib mutasil, you akan jawab yang sama? Tak. Sebab tadi tak belajar tajwid, dosa tau, salah baca. Kepentingan mat iwat ni adalah kita tahu cara penggunaan dia. Maksudnya bila kita baca. Kalau mat lin, jawapan yang sama tak? Mat lin. Kita tahu guna cara mat lin lah, betul? So I'm specifying my question. Jap, boleh stop share? Saya nak dengar jawapan Ustazah Izzah. Ustazah Atika nak dengar jawapan Ustazah Izzah? Boleh. Alright, bismillah. Ustazah Izzah tak ada, kita tanya Ustazah Ifah lah. Ustazah Ifah, kepentingan mat iwat pada kita yang belajar ngaji. Ilham dengan Ustazah Cikgu Zainab tengok macam mana orang nak nampakkan konten ni. Sila Ustazah Ifah. Saya adalah arif sangat tapi setakat saya faham lah. Mat ni kita nak kenal dia apa? Waktu bila kita nak panjangkan dia, macam mana tanda bacaan dia untuk kita panjangkan dia tu. So kalau ada tanda mat yang ombak tu, maknanya kita akan panjang lagi. So kalau ada tanda alif waw ya tu kira huruf mat yang wajib kita panjangkan. Alif waw ya tu bila disukunkan lah. Kalau tak sukunkan dia jadi huruf biasa. Kalau mat iwat? Mat iwat pun macam tu juga. Mat iwat kan dia macam tadi tu dia ada fathah hatain kan. Dan dia baris atas saja fathah. Dia baris atas sahaja. Dia jadi baris atas. So, apa kepentingan untuk saya yang belajar mengaji ni? Supaya dia bila kau baca dengan betul lah. Baca dengan betul. Saya tulis baca dengan betul jawapan Ustazah Ifah. Ustazah Atika nak share jawapan dekat komen? Sila. Saya bagi ruang. You fikir dengan betul-betul tenang. Jawab. Soalan saya Ustazah Izzah. Apa kepentingan mat iwat kepada saya pengaji ni? Saya nak mute jap sebab saya azan. Ustazah Izzah boleh share dekat komen. Tadi Ustazah Ifah dah share. Baca dengan betul. Tu jawapan Ustazah Ifah. Ustazah Atika pula bagi tahu tajwid ni kalau tak baca fardu kifayah. Tu fardu kifayah. Salah baca dosa. Sila. Saya bagi ruang nak share dekat chat. Chat je coach. Kena chat sebab saya tengah mute. Sebab saya azan.
Untuk makluman tajuk kita hari ni teknik kepelbagaian dalam mengajar, pelajar selesa dan seronok. So saya nak nampakkan konten apa yang kita nak highlight. Saya nampak Ustazah Atika tak puas hati lagi. Sila. Soalan saya, Ustazah Izzah. Okey, Ustazah Izzah dah share. Bagus. Kepentingan kenal bacaan mat iwat supaya kita baca Al-Quran, ada part yang kita kena wakaf berhenti. Jadi, okey bagus, dah share jawapan. Jadi kalau kita faham dan kenal bacaan mat iwat, setiap kali kita jumpa tanda tanwin di atas, kita tahu cara bacaan dia. So benda ni saya boleh copy paste, saya try dekat mat yang lain, contoh mat asli, saya edit je. Mat asli ni saya buang, mat iwat saya buang, saya letak mat asli. Adakah you akan gunakan setiap pada mat ni, itu you punya jawapan yang paling tepat? Sila, Ustazah Atika, you nak respon? Soalan saya nak mat iwat je. Kepentingan mat iwat dalam hidup saya. Setiap mat tu berbeza-beza. Sebab Betul. So soalan saya, mat iwat apa kesan pada hidup saya? mat, yang paling utama mat asli kan? Mat asli yang paling asli. Unmute Ustazah. Okay. Mat asli ada cabang dia. Dia terbagi kepada 3 sebenarnya. Betul. Saya masuk soalan Y tau. You tunjuk how. Cik Zainab tengok Nanti I minta you explain BM, you jangan start tau. Soalan saya, kenapa saya kena tahu pentingnya mat iwat dalam hidup saya? Sebab bila pelajar nampak, contohnya tu hukum mat iwat. So pelajar tahu macam mana nak baca. Kita tahu bacaan nak baca mat iwat. Dia tahu macam mana nak baca dan praktikkan bila baca Al-Quran. Contohnya bila hukum dan berapa harakat yang dia kena baca. Apa yang dia kena buat, bila berhenti, bila sambung dia kena macam mana. Dia tahu cara nak baca, betul? Okey. Tadi Ustazah Ifah bagi tahu kita boleh baca dengan betul lah. Sila Ustazah, ya Izzah, boleh unmute. Boleh explain panjang lebar Ustazah. Tapi 120 saat lah. Apa kepentingan, saya ulang soalan ini sekali. Kepentingan mat iwat dalam hidup saya. Mat iwat je. Sila, boleh unmute. Dalam hidup. Kita sebagai pembaca Al-Quran. Okey. Hari kerja dengan dalam hidup tu. So, yang besar sangat Okey. Kalau berdasarkan apa yang saya tulis tu, apa yang kalau student tanya lah apa yang pentingnya mat iwat ni. Kalau kita macam kalau kita macam ni, bila kita baca Al-Quran, dia ada bacaan sambung, bacaan berhenti. Mat iwat ni dia akan ada dalam part bacaan yang berhenti. So bila kita baca Al-Quran, ada part yang kita kena berhenti. Kita akan tahu cara bacaan untuk mat iwat ni. Bila kita berhenti, bila kita kenal, nak kena perang pun jadi betul dah. Bila kita kenal tanda ataupun cara kita faham tentang mat iwat. Bila kita nak berhenti, kita jumpa ini mat iwat. So kita tahu, bacaan dia macam ni. Itulah kepentingan. Kenapa kita berhenti Ustazah? Kenapa kita berhenti? Okey. Bila kita baca Al-Quran, kita takkan boleh baca sambung semua. Okey. So ada part yang kita kena stop. Bila kita stop, dalam Al-Quran bacaannya tak sama macam bacaan bersambung. So kita kena tahu cara nak baca, kita kena tahu cara bacaan bila berhenti. Dia berbeza dengan bacaan bersambung. Kita akan berhenti apabila kita tak cukup nafas, apabila ada tempat-tempat yang kita boleh berhenti. So kita berhenti. Ustazah Ifah nak tambah? Sila. Nampak you cikgu mengaji tau. I tak tanya Ilham soalan ni. I tanya you. Mat iwat, apa kepentingan pada kita orang? Kalau macam mat iwat ni, dia berhenti bila dia baca bila berhenti. Betul, bagus. Dia biasa. Kita berhenti kenapa? Beza dia dengan beza dia dengan mat asli. Mat asli dia baca dua harakat je, tapi dia tak ada pasal. Berbeza lah dengan mat asli. Mat iwat ni dia bila berhenti. Dia berhenti. Kita berhenti sebab apa? Sebab kita kekurangan nafas. Siapa yang kekurangan nafas Ustazah? Orang yang baca.
Okey, spesifik. Orang yang baca yang macam mana tu? Orang tu. Yang yang tak panjang lah nafas dia. Okey, bagus. Itu key point. Okey, boleh take note. Bismillah. Minta korang tulis Macam ni tau Ustazah Izzah. Saya memang bukan bidang agama. Okey, tapi saya nak nampak macam gini tau. Bila you nampakkan kepada anda dekat luar sana, ada tak yang nafas tak panjang? Nafas tak panjang. Bila baca nak berhenti, tak tahu nak berhenti macam mana. Bila bacaan Mak Iwat ni, dia ada penerangan dia tau tuan-puan. Nak tak saya kongsikan? You pergi sharp. Siapa yang nak belajar Mak Iwat ni? Orang yang nafas tak panjang. Saya nafas panjang. Saya tak bila Mak Iwat ni saya takkan jumpa lah. Saya boleh baca satu ayat. Dapat tak? So you akan jumpa dengan audience ni. I nak you kenal audience you. Cikgu Ustazah tengok kamu ni selalu nafas macam tak panjang. Nak tak Ustazah ajar bagi solusi ajar Mak Iwat ni. So bila nafas tak panjang berhenti kat sini, kamu tahu nak baca macam mana. Atas tadi saya beritahu apa? Isu, masalah. Ada tak kat luar sana yang nafas tak panjang? Bawah bagi solusi. Saya tak terangkan lagi tau macam mana nak baca Mak Iwat. Dapat tak? So lepas tu bagi solusi, bila jumpa perkataan ni, ini tandanya dia Mak Iwat. Tuan-puan dalam kelas saya terangkan secara terperinci baca Mak Iwat ni, bagi tahu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dapat? Point saya, bila you make it specific, you kenal konten you. Barulah you boleh tonjolkan konten tu. Boleh? Ada nak tanya soalan? Saya hold sebelum saya pergi ke BM, sebelum saya pergi ke Ilham Matematik. Ustazah Atikah nak tanya? Ya, tak? Maksudnya kena bagi macam mana? Syak. Spesifik. Kalau mak badal macam gini, ni hujah dia. Ni explanation dia. Ini you kenakan pada I, orang yang tak berapa tahu mengaji, tak berapa tahu Islam. Macam tu lah you masuk kat jiwa dia orang. Teknik ni, Ustaz Abid Liu selalu guna. Dia masuk belief system orang. Cikgu Zainab boleh guna ni. Masuk belief system parents ni, ini kesengsaraan membaca. Ini realiti membaca. Saya dah ready solusi. Ustaz Abid kata, susah nak pergi Palestin. Saya tunjuk cara dia, ini saya nak bagi. Ada tak yang nak support saya lagi untuk saya support orang lain? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sila, Ustazah Izzah ada soalan? Saya nak pergi next ni, nak buat praktikal. Okey, Coach Izzah, saya faham. Dia macam ni kan? Okey, dia macam ni. Kalau kata bidang membaca, usia membaca, kelas baca memang banyak. Saya memang tak boleh nak compete lah benda tu. Persaingan terlalu banyak. Tapi saya tengok apa kelebihan yang saya boleh buat kan? Okey. Apa yang saya strong lah, apa yang saya pakar. Maksudnya saya khusus dalam isu tu je kan? Bagus. Okey, kalau macam saya kan, saya lebih mahir lah. Saya memang bahagian yang murid yang bermasalah. Betul? Okey, good. Tu lagi spesifik. Bukan just ajar membaca je, tapi saya ajar membaca kepada murid yang bermasalah. Bermasalah macam mana? Pergi lagi. Yelah, maksudnya kita lagi deep, maksudnya kita dah tahu dah apa sasaran tu kan maksudnya. Yes. Lepas tu kita besarkan isu tu. Maksudnya kita konten kita yang tu je lah Betul. Tengok, baru masuk berapa minit dah pandai ni. Saya dah nampak lah kan maksudnya. Bila tengok isu orang lain tu kita dah bayang isu kita. Betul. You start kat mana ni? Cikgu Zainab? Saya start nak kongsi konten lah. Ya, Ustazah Atikah, you bukan isu you nak share tu. You tak tahu lagi nak share apa. Okey, saya tunjuk satu. First, tak tahu nak share apa. Ni. Boleh tulis. Yang pertama, hadam konten kita. Saya tulis kat nota saya. Hadam konten kita betul-betul. Okey, Ustazah Izzah dah ada konten. Cuma kadang bila saya pusing sikit, boleh jawab. Tapi macam mana jawapan saya? Tak berapa macam sampai. Pergi lagi. Kalau boleh go deep lagi, contoh ni, contoh tadi, contoh
Mat lazim kita panggil. Mat lazim kalimi ni macam ni. Kenapa orang selalu start tak ingat? Okay, ni solusi dia. Yang kedua, nampakkan strength kita. Masing-masing ada kekuatan. Ustazah Ifah ajar mengaji juga. Ustazah Izzah ajar mengaji juga. Ustazah Atikah dan ramai ustazah ustaz kat luar sana. Tapi apa strength? Kat sini yang saya nampak. Apa uniqueness Ustazah Izzah? Ustazah dah jumpa? Tak jumpa lagi? Serius lah? Bukan. Mungkin tak tahulah unik ke tak. Tapi macam kalau bila macam saya lebih suka nampakkan lah macam mana nak kenal. Lebih setiap topik tu saya akan jadikan dia lebih mudah untuk nampak dan faham. Okay. Macam mana? Melalui point-point. Melalui point, bagus. Point formula kencana. Point formula, bagus. Macam tu. Okey. Itulah. Ellen tak tahu. Bagus. Ustazah Ifah, apa keunikan Ustazah Ifah? Tak tahu lah. You tak unik, orang tak pilih you tau. Saya suka buat macam apa ni apa? Peminda lah bagi budak nampak. Asal dia ni. Peminda. Okay, good. Mengaji tapi ada peminda, betul? Saya pun Jom mengaji style peminda, betul ke? Saya ajar tajuk pun pakai macam apa ni? Peminda jugalah. Daripada tajuk ni kita ada tahu ni apa. Terbaik. Bawa bagus lah ni. Jom mengaji gaya peminda bersama Ustazah Ifah. Dia kena selalu buat banyak kali lah. Betul tak? Kena praktis lah. Ilham, uniqueness apa? Apa special Ilham? Kelainan, kelebihan. Yang orang lain tak ada, you je yang ada. Apa dia Ilham? Bila cakap tentang specialty, uniqueness, Ilham tak dengar. Ilham nak tulis boleh ke Ilham? Kelebihan, keunikan. Saya try, Cikgu Zainab nampak apa kelebihan saya? Kelebihan Kushisa. Boleh ni lah, merancang strategi dengan teratur. Boleh preparation tu. Saya kata apa? Kushisa ni kalau saya tengok saya nak ikut macam mana persediaan yang rapi tu. Saya memang last minute kalau buat benda apa-apa pun. Tapi Kushisa boleh rancang benda tu, lepas tu dengan teratur lah benda tu. Bila dia posting pun ada mungkin ada. Orang lain tak merancang ke? Orang lain tak buat persediaan rapi ke? Tak nampak macam Kushisa lah. Coach Amir ada kelebihan, betul? Coach Wano ada kelebihan, tim lain, guru lain ada kelebihan. Tapi jangan tenggelam tau dengan diorang punya kelebihan. Sebab I nak you nampak dan kita nampakkan kelebihan kita. Yang kedua, iaitu nampakkan strength kita, uniqueness kita, kelainan kita, kebolehan kita. Sebab Ustazah Atikah dah lalu tadi. I takutlah nak share mengaji sebab ada orang ni ajar mengaji. Kesannya memang you takkan boleh pergi jauh. Takkan boleh. Saya try lagi. Ustazah Izzah, kononlah dah berpengalaman, dah lama. You betul ke confident boleh ajar ngaji? Saya kalau you rasa tak confident, tak jadi. Memang tak jadi. Kena embrace, kena betul-betul macam saya ni ambassador untuk membaca bahasa Melayu. Saya ambassador kepada Tutor Professional Malaysia. Muka depan tu saya ni. Dan saya kena proud. Representing. Kalau saya kata Ustazah Atikah bawa nama Islam, Ustazah Atikah sanggup? Ya, tak. Tak. Takkan keluar Islam Ustazah Atikah. Dah dapat Kalau you betul-betul nak bawa, kena betul-betul yakin lah.
Orang lain ajar mengaji tak apa. Tapi ni style saya ajar mengaji. Saya nak bantu tuan-puan. Ni masa, ni tenaga saya, ni formula saya. Math saya bantu. Kalau you tak nak, it's okay. Saya ada banyak student lain yang saya nak bantu. Boleh? So you kena sampai level confident you nak share tu macam tu. Yang pertama tadi, hadam konten yang kita ada. Yang kedua, nampakkan kita punya uniqueness, kekuatan. Yang ketiga, tadi Ustazah Cikgu Zainab dah bagi tahu, iaitu tentang tentang sasaran. Dapat? Siapa sasaran Ilham? Ilham ada ke tu? Matematik, sekolah rendah, tak tahu pecahan. Dan tulis kat chat boleh. Ilham tak ada masalah. Tapi kena tulis lah. Tadi dah tanya. Keunikan Ilham tak jawab. Sekarang soalan kedua dah. Kalau nak live group boleh bagi tahu. Senyap je. Kepelbagaian mengajar. Saya terus. Ustazah Atika, kita nak share konten ni hari ni. Okay. Pilih satu tajuk. Ni part praktikal ni. Pilih satu tajuk. Ini dalam bentuk video ke? Okey, kat sini yang kedua ni pilih nak tulis penulisan, short video, long video boleh atau ketiga live boleh, poster boleh. Tadi best yang Ustazah Ifah bagi tahu dia nak buat style mind map. Mind map pun padu kan. Kat sini ada. Contoh ni senjata kelas online. So saya buat mind map. Saya cerita tentang mat. Secara ringkas tuan-puan, ini dia mat. Bagi. Secara ringkas tuan-puan, ini dia solat. Secara ringkas nak baca huruf ni. A, B, C sampai Z. Okay, saya akan terang satu persatu untuk perkongsian akan datang. Ada yang nak? Gitu je. Cikgu Zainab dah boleh buat. Okey, yang kedua tadi. Yang pertama tadi saya tulis apa? Pilih satu konten. Pilih satu tajuk. Okey, boleh pilih sekarang. Nak share tajuk apa? You nak tahu tajuk apa yang paling okey? Yang paling confident sekarang? Tajuk yang menarik, kalau Ilham tanya tentang konten live yang menarik, guys, kena tahu sekarang isu apa yang tengah hot. Cikgu Zainab, apa isu tengah hot sekarang? Mental health. Mental health, thank you, Ustazah Atika. Kalau Cikgu Zainab, apa isu paling hot sekarang? Apa berkaitan apa? Bukan dunia sekarang. Semasa. Inilah apa emosi lah kan. Emosi, bagus. Menarik. Sekarang nanti saya nak kaitkan tau dengan kita punya konten. Ustazah Izzah, apa isu paling hangat? Update tak? Macam tak update je. Lain sekali? Macam tak apa nak tahu sangat. Tapi isu dia sama lah yang emosi tu. Macam isu bunuh diri apa semua tu kan. Ustazah Ifah, apa isu terkini yang Ustazah Ifah tahu? Vaksin kot. Apa dia? Vaksin. Vaksin? Oh, menarik. Siapa yang dah dapat, siapa belum dapat. Betul? Ilham nak share? Mental health, betul. Selalu ada dekat wall. Drama terkini, ada isu satu budak perempuan ni dia bergaduh. Tiba-tiba isunya dia berebut tentang abang angkat. Tahu? Pernah dengar? Ada satu pakcik ni, lelaki lah, suami, dia call Radio Sinar. Dia bagi tahu yang dia tak boleh support anak-anak dia. Isu apa? Isu kalau pelajar tak join kelas online, pelajar tu digantung. Tahu isu semasa? Yang kedua, yang pertama tadi tahu tajuk, saya nak relate dengan isu semasa. Okey, boleh? Kita nak buat dah ni. Isu semasa. Okey, korang nak buat topik apa Boleh share tak dekat komen? Saya nak ajar apa hari ni? Tadi saya ajar surah wal Fatin. Saya ajar tentang masa. Saya punya topik, Cikgu Zainab lain tau. Saya topik ajar pendidik. So, saya bukan subjek. Nak pergi subjek boleh.
nak pergi open boleh. Tapi kali ni saya nak highlight dari segi content. Okey, lepas ni kita nak deliver. Sila. Tata bahasa A, I, U tu Cikgu Zainab, Ustazah Izzah nak pergi mat boleh, tak nak pergi mat boleh. Kalau semalam you ada kelas, apa yang you ajar, hari ni I nak kita buat posting tentang apa yang you dah ajar kat kelas malam. Ustazah Atika ada kelas hari ni, tadi pagi betul? Apa yang you belajar? Boleh tak you share kejap lagi dekat posting content ni? Make it simplify, mudah, lepas tu kita nak share. Boleh ke? Yakin? InsyaAllah. InsyaAllah boleh ke? InsyaAllah susah. Allah boleh. Ustazah Ifah nak share apa? Tentang masa. Coach, ni maksudnya nak share dekat Facebook ke apa? Yes. Lepas ni kita nak buat dah. Dalam 24 jam kena buat. Ustazah Ifah bagus. Dia kata, coach, saya tak nak bayar RM200 kat coach. So sebelum 24 jam dari sekarang, saya dah post. Okey? Maksudnya Tetap saya bagi. yang kita mengajar dekat kelas lah. Boleh? So, Yang you nak mengajar pun boleh. Ha? Yang you nak mengajar kelas besok, kelas minggu depan pun boleh. Cara mengajar ke atau isu yang ada dekat dalam kelas ke? Okey, kat sini yang saya nak share iaitu you dah ada content yang nak ajar tapi I nak you relate dengan isu semasa. Kesan dia Ilham, posting kita akan nampak menarik. Boleh? Ready? Ustazah Izzah, Ustazah Atika, you share tentang personal, masa lampau, betul? Kadang orang kata, apa yang menarik dengan isu terkini? Okey, dia macam kurang, adalah emosi dia. Sekarang kita nak relate dengan isu semasa. Okey, ada isu vaksin, isu emosi. Saya nak ambil isu apa? Isu abang angkat boleh tak? Abang angkat. Saya dah nombor 2 tau. Tajuk dah ada. Tajuk saya punya tajuk masa. Masa penghargaan masa sebagai pendidik. Nampak tak? Buatlah headline best-best sikit. Kenapa masa kita tak cukup? Contoh tajuk saya. Anda ada idea pula. Saya kena cuba. Nak tajuk apa? Korang jangan tengok saya. Tak tahu tanya. Coach, boleh tak coach? Lepas tu kita orang tengok macam mana cara coach. Okey. Dia biasa. Coach buat dulu lah. Faham. Sebenarnya tak nampak macam nak relate dengan Faham. Boleh. Macam tajuk macam mana nak relate dengan isu semasa je. Okey. Gitulah. Kalau bunuh diri tadi, saya dah dapat dah. Okey. Saya cuba tadi. Pergi Mat Iwat ni sampai ke bunuh diri tu. Saya cuba bagi gambar. Kadang tak boleh brain tau benda ni. Tapi bila you selalu brain, ya kau okey. Bateri saya berapa? 16. Saya tak pakai earphone pun. Saya tulis dekat board lah. Korang nampak sikit. Rumahnya biasalah. Okay, dekat sini. Okay, dah nampak. Bismillah. Okay, the first one. First thing first. Baik Zainab, saya buta teknologi tau. Ni yang saya boleh buat, kita buat lah. Tadi apa saya cakap? Tentang bunuh diri. Cukup nafas. Mat Iwat. Sampai hati awak bunuh diri. Okey, ni headline saya. Betul saya sambung. Okey, ni story Saya akan start dengan saya cerita tentang isu semasa. Isu semasa saya bunuh diri tadi. Okay, saya tulis. Okey, lately kita dikerjakan dengan ada orang Islam sendiri sanggup bunuh diri. So kenapa dia ni bunuh diri? So kita nampak sebab dia ni dah
sampai jumpa jalan buntu. Dia tak mampu teruskan hidup. Okay. Ni dah saya cerita. Okay, next, saya masuk poin seterusnya. Sebenarnya, dalam ngaji, kita pernah lalu benda ni. Okay? Iaitu apa tuan-puan? Kita tak cukup nafas. Ustaz Zaizam mesti cakap, oi, biar betul je story dia. Okey, nampak sebenarnya dalam ngaji kita lalu juga isu ni, iaitu kita tak cukup nafas. Boleh ke kita berhenti suka-suka? Lepas tu masuk ni, salah ngaji dosa. So bagi solusi. Bawah nampak? Okey, nampak. Saya kongsikan cara baca mat iwat yang kita boleh berhenti dengan betul. Bagi komen, cerita saya mengarut atau sampai? Mengarut ke sampai? Sampai. Tak dosa ke buat macam tu? Tak. Kenapa? Betul lah tu. Betul lah tu kan? Boleh tak saya guna cerita ni pada cerita mak badal? Dia berbeza sikit. Ikut Kalau sama Ustaz Zaiza, cerita saya ni tak cukup spesifik untuk mak iwat tadi. Pergi lagi deep, Cikgu Zainab, you punya story ni yang you boleh cornerkan dia ni. You main dengan anak you, tapi isunya tengah belajar. Dan posting kita kaitkan dunia semasa, orang kata tengah ombak ni, kita tompan dan kita nampakkan. This is how I solve the problem. Dapat? Okay, tadi kita ada apa? Bye. Love you. Tajuk, isu semasa. Dah tulis? Okay, tajuk saya tulis masa. Isu semasa saya, tengoklah kalau vaksin, saya letak gambar saya vaksin tau. Kalau emosi, mungkin saya akan selfie kerja ni, saya akan buat macam gini. Simple-simple je. Kalau kita takut nak buat macam gitu, kita ambil lah Google. Kita masukkanlah gambar tu. Yang ketiga, tajuk dah ada. Tadi saya masuk apa? Saya masuk story sikit, isu semasa, solusi lah. Saya letak 3 je. Dalam kali ni, next. Ini saya tulis tau, buat cerita. Macam kita jadikan isu semasa tu. Yes, betul. Analogi. Betul. Thank you Ustaz Zaiza. Sampai. Amir, isu semasa selalu kita nak cari kat mana ni? Allah. Itu menunjukkan you tak care pun pada yang keadaan ni berlaku. Betul. Kenapa kami kena care dengan apa yang you post? Dapat? Maksudnya care apa? Dengan Cikgu Zainab tak care, tak ambil tahu pun tentang apa yang berlaku dekat dunia. So kenapa dunia nak ambil tahu tentang apa yang Cikgu Zainab post? That's why you punya post tu relax, tarak. Ustazah Atika, dia share, dulu saya belajar macam gini. Kenalan rapat dia masuk. Like, tanya Ustazah, ye, tanya Ustazah. Ni yang best-best. Nanti next, dia akan post, start akan kurang. Sebab posting kita lebih pada saya. Posting tu lebih kepada, saya dah share dekat Ilham. Apa yang orang akan dapat daripada posting kita. Orang dapat. So ini solusi tu yang penting. Solusi tu yang penting. Ustazah Izzah, masukkan nombor boleh dekat dalam posting Ustazah. Kalau nak tulis Nak tulis letak nombor 1, 2, 3. Okey, solusi dia yang pertama, join kelas saya percuma pada sekian tarikh. Kalau tak mampu, tuan-puan, jika nak ada video ni tapi berbayar. Yang ketiga, tuan-puan, biasa saya buat live pada tarikh sekian, jemput join tuan-puan. Ilham nak share by tulis, short video, live. Yang mana satu Ilham? Short video kot. Kuat sikit lah.
Short video kot. Kat video. Okey, kenapa tak nak tulis? Sebab Ilham memang susah sikit lah nak tulis ni. Macam bila tulis tu dia kurang idea sikit. Bagus. Bila bercakap tu banyak idea. Betul? Masing-masing Ustazah Atika kata saya bila menulis saya rasa lagi banyak idea. So buktikan you punya penulisan lagi power daripada I punya video. Ustazah Izzah, yang mana satu? Saya nak tulis lah. Korang ni kalau saya tak tulis, tinggal tak buat. Maksudnya boleh buat video ataupun boleh tulis lah. Boleh. Video boleh. Nak buat live, live dengan team ke, live dengan seseorang ke, live dengan pelajar, boleh je. Ustazah, kalau live dengan pelajar ni power tu. Tengah kelas ni, you buat live pendek je, 5 minit pun cukup. Assalamualaikum, tengah kelas ni Ustazah nak tanya sikit boleh tak? Lately ada orang bunuh diri, kamu rasa macam mana? Okey tak? Cerita. Okay, next saya nak tanya juga, kalau bila baca bacaan ni macam mana kamu baca? Tak cukup kan? Itulah kita tak naklah kita ni tak cukup nafas sebab kita termati masa baca Quran. Tapi bagus juga mati masa baca Quran. Unsur apa kita masukkan? Lawak. Humor. Jadi pelajar tu okey tau, dia relax. Kalau kita serius sangat, nanti mati, insya-Allah Allah tak terima kita. Jadi pelajar tu rasa susah lah. So lah tu santai-santai je. Okey, terus masuk next. Jom Ustazah ajar cara baca matni. Okey, ni tengah dengan pelajar ni. Lepas tu terus, okey tuan-puan, saya nak sambung mengajar pelajar saya. Jumpa lagi. Bye-bye. Terus stop. Dah simple je. Bila live ni Cikgu Zainab, you tak payah fikir-fikir dah. Nak tulis apa, nak letak gambar apa, nak buat cantik-cantik, kita tak payah. Video nak edit, tak edit, ada video ada senyap je. Dan tengah-tengah tu baru ada orang bercakap. Kata okey. Itu komitmen komitmen video lain. Komitmen posting lain. Komitmen live lain. Cikgu Zainab nak yang mana satu? Kalau ikut cara cerita tu macam live senang je. Betul. Kita live je lah. Saya Live bukan isu orang nak tengok tau. Live kita dah buat share benda-benda tu. maksudnya kita live je lah. Kita tak payah bagi tahu lah kata kita live kan. Betul. Jadi nak live saya tulis ni. Okey, live. Lagi sekali, Cikgu Ustazah Atika. Sebelum buat pukul berapa ni? Okey. Kita bagi tahu untuk diri kita. Saya nak buat, saya belum post video lagi. Hari ni saya dah post video. Hari ni. Mesti hari ni sebelum pukul 12. Hari ni sebelum pukul 12. 12 tengah malam. 12 tengah malam. Bukan 12 tengah hari, betul. Okay, sorry. Sekejap Cikgu Zainab. Ilham nak buat pukul apa? Nak buat pukul berapa? Petang lah. Petang. Pukul apa? Tak tahu. Pukul 6 lah. Pukul 6.30 macam tu. 6.30. Okey. Saya tulis 6.30 petang. Saya pilih menulis kot. Ilham nak buat macam mana Ilham? Live ke? Live lah kot. Okey, good. Okey tak semalam live dengan Cikgu Nur Syah? Okey. Okey. Dia macam mana? Banyak cakap tak? Banyak. Dia macam okey lah. Macam Ilham pula yang tak banyak cakap. Okey, bagus. Okey lah Ilham. Ni next skill Ilham. You belajar untuk kurang bercakap. Jadikan orang lain seronok bercakap. Okey, Cikgu Zainab pukul berapa? Sharing macam mana? Jom, saya pun tak nampak lagi konten apa lagi nak buat ni. Tak apa, boleh fikir. Ada 6 jam lagi. 4 jam lagi sekarang. Duet boleh tak? Tiba. Nampak? Ilham offer solusi senang. Jomlah live dengan saya. Ini kelebihan Ilham. Dia nampak peluang. Nak live dengan Ustazah Atika, nak buat pukul berapa? saya live dengan Ilham tapi saya ada kelas petang lah. Jadi cakap Ilham, buat masa saya tak ada kelas lah. Nanti saya bagi nombor ke Ilham. Okey, boleh. Ambil nombor saya Ilham. Okey, Ilham live dengan Ustazah Atika. Cikgu Zainab nak ikut, nak follow juga ke? Nak join sekali ke korang ni kalau Muhammad? Tak. Cikgu Zainab nak buat pukul berapa? Satu group live lah. Saya malam lah last. Due date last malam lah tapi tak
Boleh, Malam. sekarang. Ustazah Izzah, pukul berapa? Macam mana nak buat live duet? Live duet. Okey, senang. Kalau dekat dengan Ustazah Ifah, dia masuk kat sebelah kita lah. Bukan, maksud saya tu daripada segi macam kita nak cakap tu lah, communication tu. Maksudnya macam kalau seorang host, seorang yang speaker, okey lah. Maksudnya kalau dua-dua speaker macam mana? Ya, dua-dua speaker boleh. First, Invite kita lah dah Coach tahu Isha soal lagi pertama, kita akan bincang tentang isu. So, Ustazah Izzah bagi pandangan tentang isu Ustazah Izzah. Ustazah Ifah bagi tahu tentang isu Ustazah Ifah. Boleh? Coach, kita orang live dengan Coach Ila. Tak, tambah Coach Isha seorang lagi. Jadi host kita orang. Saya malam ni ada live. Petang ni saya ada dengan team saya. Saya kan boleh goyang kaki je korang. Tak, jadual saya pack. Saya daripada pagi tadi dengan team. Pukul 9. Bila next masuk tentang apa tadi? Sebenarnya dalam mengaji nak masuk konten ni. You boleh bagi tahu. Kalau Ustazah Atika cakap tentang konten mengaji, okey dalam hukum ni macam gini. Ilham nak cakap, dalam matematik pun macam gitu juga. Kalau orang ni salah kira 1 + 1 3, saya rasa dia patut bunuh diri juga. Sebab tak pandai kira, dah besar pun tak pandai kira. Pergi matilah. Contohnya Ilham. Nak masuk konten ni, dah nampak kan? Okey? Kalau saya jadi Cikgu Zainab, boleh masuk emosi sikit Cikgu Zainab. Kalau saya pula, bila tengok budak tak boleh membaca ni, rasa nak bunuh diri. Sebab kenapalah saya tak ajar dia daripada dulu. Dapat Cikgu Zainab? Boleh. Takkanlah Ustazah Izzah tak rasa nak mati, orang tu tak boleh mengaji dah umur 60 tahun. Betul tak Ustazah Izzah? Sampai ke mengarut? Boleh lah Coach. Bolehlah. Okey, you boleh guna analogi you. Okey. I bagi contoh, nak bagi tahu boleh. Nak kait boleh. Ni 2 speaker dah bercakap, tunggu dia pula. Kalau jenis dia tu sawan, macam Cikgu Zainab ni jenis sawan cakap tak nak berhenti. So bagi tahu dia 5 minit berhenti. Aku pula nak cakap. Okey, kita dah cakap 5 minit, cakap kat diri kita 5 minit berhenti. Next point. Lepas tu masuk. InsyaAllah tuan-puan pada hujung minggu depan bulan 7 saya akan buat ni pada sekian tarikh. Cikgu Zainab bagi tahu ya, kelas saya biasanya pukul gini sekian tuan-puan. Mungkin ada mak ayah yang nak join sekali, saya share dekat ruang komen. Share macam mana? Okey, ni tengah live. Dah guna laptop ke, guna phone ke, lain satu device, tulislah. Ilham boleh tulis juga. Ilham tulis dekat komen tu, Ilham komen pada live Ilham sendiri. Boleh. Tak salah, orang tak marah. Okey. Tulis nombor telefon ataupun Ilham tengah live ni, sekejap tuan-puan nak komen jap. Tekan je share. Jadi orang nampak relax, santai. Itu kelebihan buat live. Engagement tinggi. Kalau video salah edit, orang macam tak berapa nak tengok. Posting ayat panjang sangat, ayat tak best, akan jadi hamba orang tak like. Last you down. Tak ada pun yang like Coach Isa pun tak like. Saya juga. Sekarang saya paksa saya like korang punya posting. Lepas ni saya beritahu sekarang, best je saya like, best je saya komen. Kalau tak, Ilham pun tengok, saya tengok je posting dia. Memang saya tak like, tak capai KPI orang kata. Ni solusi ni kasih power dan ni part content kena power. Ni nak posting content tau. Dah habis, biasa saya kata, post dekat saya dulu. Kalau ada video, post dekat saya dulu. Posting, post dekat saya dulu. Nak pakai gambar apa, saya nak check. Kadang ayat macam, alamak. Dia bukan isu bahasa Melayu, isu tak sampai. Kalau live Coach? Boleh? Pukul apa? Bukan, kalau live macam mana nak tunjuk kat Coach dulu? Okey. Nak live, tunjuk kat saya dulu. Tunjuk kat saya point apa yang awak nak cakap lah. Okey. Saya nak cakap ni coach. Ni. Saya nak live dengan dia ni. Saya nak dia tanya soalan ni. You boleh design live tu. Macam kita berlakon, nanti tanya dialog ni. Nanti saya respon ni. Bila saya dah respon ni, awak buat ni tau. Kelakar dia macam gini. Benda ni saya buat dengan Coach Amir. Coach Amir akan buat satu lawak yang saya dah ready untuk gelak. Tapi isunya, dia buat lawak lain,
memang saya tak boleh handle lah. Lawak je. Ustazah Ifah, nak buat pukul apa posting? Oh, dah tak ada. Posting Saya nak pukul apa? untuk live. Tak kisah, Live live kan? boleh, posting tulis boleh, video boleh. Tapi soalan saya pukul berapa? Jom buat live lah. Macam kemarin. Boleh. Cikgu Zainab sebelum tengah malam Ya, okey. Ustazah Atika dia kata nak live dengan Ilham 6.30 petang pukul lain pun boleh. Tapi I tunggulah. Saya post sebelum pukul 5 petang. Ustazah Ifah dengan Ustazah Izzah pukul berapa? Saya sebelum pagi esok lah coach. Sebelum pagi besok. Pagi besok pukul 1 pagi ke 7 pagi? 7. Berapa? 7 pagi. 7. Sebelum 7 pagi guys, kalau posting untuk sekarang ni kalau boleh tag saya so saya tahu. Macam Ustazah Ifah dah post tapi saya tak perasan. Jadi saya kena pergi FB dia. Kalau tag ni saya terus nampak terus saya approve lah. Ingat boleh share dulu kat saya untuk saya check. Dia bukan apa untuk kita post tu okey lah. Ya, pembelajaran hari ni you nak nampakkan konten you tu power. Dia bukan isu konten tu power, tapi cara kita menyampaikan konten tu secara power. Saya tak ajar Mak Iwat tau tadi. Kan saya nampakkan. Okey. Ada soalan? Last kita nak tutup. Nah, Ni soalan je keluar sikit lah sebab bekas sila yang kemarin. boleh. Saya nak tanya macam mana nak jadikan orang co-host? Orang co-host. Okey. Macam sekarang saya host kan. Saya co-hostkan Ustazah Atika. Sekarang saya hostkan Ustazah Izzah. Ustazah Izzah boleh pilih siapa yang Ustazah Izzah nak co-hostkan. Sila. Pergi kat participant. Dia keluar nama, tekan dekat dia. Tekan more tu. Tekan dekat dia, lepas tu pilih. Hostkan dia. More. Oh dia keluar. Make. Oh sebab bagi tadi saya try. Dia tak keluar yang make co-host tu. Make co-host, you kena jadi host dulu. Ustazah Izzah, host tak sebelum ni? Host. Okey, cuba hostkan saya. Sekejap. Thank you. Boleh? Sekarang saya hostkan nak balik Ustazah Izzah. Saya nak Ustazah Izzah pilih co-host pula. Pilih sesiapa you nak co-host kan. So syarat dia you kena jadi host dulu. Dapat Ustazah Izzah? Okey, nanti saya try lagi. Terima kasih coach. Hostkan saya balik. Ilmu kecil tau, tapi mahal. Ustazah Ifah, betul? Nak buat sharing sebelum pukul 7 pagi besok? Coach Izzah. Ya. Kalau kata nak, sorry saya terselit Sila. Kalau kata kita nak kaitkan isu semasa, maksudnya kita macam nak buat lakonan ke? Buat lakonan? Lakonan apa tu? Tak, maksudnya macam kalau kita nak sampaikan konten, lepas tu kita nak relate dengan isu semasa, kita sebut je lah benda tu macam jadi sebagai apa, lawak jenaka ke, macam mana tu? Saya kena try yang lain lah tu. Orang macam tak dapat. Kes tak turun-turun. Tajuk saya. Kes tak turun-turun. Ni saya tak nak, saya tulis kat saya punya nota, korang dengar. Dengar, kalau rasa nak tulis, penting tulis lah. Kes tak turun-turun. Saya nak bawa topik apa? Ilham nak saya ajar topik apa Ilham dalam matematik? Kalau matematik, Ilham nak saya ajar topik apa? Saya nak check saya punya matematik power tak? Topik pecahan.
Topik pecahan. Okey, kita try lah. Pecahan. Power ni, nice. Ya, tadi ada 3 je. Tajuk, yang kedua isu semasa, yang ketiga solusi. Okey, saya try. Saya punya isu semasa tentang kes COVID tak turun-turun. Saya tulis dekat atas. So untuk makluman tuan-puan, kita perasan kes COVID ni, kita dah berpantang dekat rumah pun masih kes tu tak turun-turun. Okey, saya tak guna duduk kat rumah, saya guna berpantang kat rumah. So saya nak kaitkan, sebenarnya tuan-puan, pecahan dia, pecahan peningkatan nombor ni dia datang daripada bukan yang duduk rumah. Apa tu? Maksudnya tuan-puan, kita dah duduk rumah tapi ada kawan-kawan kita yang masih tak duduk rumah. So pecahan diorang ni lebih besar, lebih menyumbangkan kepada peningkatan kes. Tu yang tak turun-turun tuan-puan. So dekat dalam kelas matematik saya ni, biasanya saya akan bagi tahu kalau kamu nak kurus tu, kurangkanlah makan makanan dekat rumah. Kalau tak, pecahan dekat badan tu semakin meningkat. Saya cuba. Perkataan, you kaitkan. Dapat? Cikgu Zainab, dah nampak belum? Saran saya jangan guna yang you nampak sekarang. Guna yang lain. Selain emosi, selain vaksin. Apa lagi? Isu semasa? Yelah, PDPR dekat rumah lah. Ibu apa tak dapat handle. Asal tak buat topik tu? Baru tahu lah ni. Nak buat hari ni? Sebelum pukul 12? Main dengan anak lu puas-puas. Tidur dengan anak. Baru buat. Okey? Okey. Bagus. Pengurusan masa dia ni. Ada lagi? Sila, Ustaz Zaifah ada soalan? Ustaz Zaifah, saya bagi ruang. Kalau saya apply dulu yang macam coach ajak tu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nak tiru boleh. Nak tiru je dulu. Boleh, tak ada masalah. Ilham pun cantik juga. Ini jenis virus. Ini live, semua live. Dia ni malas. Sejom semua ramai-ramai malas. Patut saya tak suka. Malah suruh pasal antivirus. Tapi masa orang lain kena virus mengibar ni. Ustazah Ifah, boleh Ustazah Ifah nak share by apa? Posting live video. I think that's all for today. Dapat tak? Hari ni tentang teknik kepelbagaian. Dan pelbagaian posting tu, saya masuk ke isu semasa lah. Posting lah. Posting Okey. Pukul berapa tu? Saya tulis sini, posting. Pukul 12. Pukul 12 tengah malam ni Okey, Ustaz Zaiza. Sorry, Ustaz Zaifah. Tengah malam. Ustaz Atika ada idea tu? Guys, boleh ya nak share FB. Korang boleh follow lah. Tengah malam. Coach. Yes. Plus. Kalau kita orang kan, contohnya kalau kita orang live duet. So, kita orang live dalam dua platform, bukan dua platform, macam contohnya Ilham live dalam Ilham punya and Ustazah Atika live dekat Ustazah Atika punya ke salah satu je? Salah satu tag lah. Okay. Nanti dia akan keluar dulu. Okay. Dapat tak? Sama macam Ilham buat posting. Saya tak post tapi bila Ilham tag dia keluar dekat wall saya. Live pun sama. Nak tanya. Sila. Macam orang yang ada ke yang dalam ni, macam dalam ni Ilham je lah yang selalu konsisten share kan? Tak betul. Ke ada yang Tak betul. Cikgu Zainab biasa share setiap hari ke? Dia nak capai level konsisten. Maksudnya macam orang yang tak biasa sharing ni macam saya nak tahu lah apa kepentingan selalu share dekat wall ni, maksudnya nak mengatasi rasa segan, rasa malu tu, rasa macam Boleh.
Cikgu Zainab nak share bagaimana Cikgu Zainab melawan rasa malu nak buat posting? Mungkin ada orang rasa macam perlu ke dia ni macam selalu share, macam mana nak abaikan je orang, kita fikir apa orang cakap tu. Macam tu. Okay, saya tak adalah selalu posting. Coach Isa pun tengok kan. Sebenarnya kadangnya seminggu saya posting. Lepas tu seminggu saya rehat tau. Bukan rehat macam mana. Saya ni balik, tengok balik apa yang aku posting. Macam tu lah. Lepas tu saya bila masuk kelas saya kata kenalah buat benda ni, saya buat macam tu. Sekarang setakat hari ni dah 3 hari saya posting hari-hari. Terbaik. Tapi saya kan paling lama kalau saya posting 5 hari. Lepas tu saya stop. Lepas tu saya stop. Lepas tu lagi nanti saya akan mula balik. Maksudnya saya macam tu. Saya tengok saya akan berhenti juga. Tapi kalau nanti misalnya okey, mungkin saya akan hari-hari non-stop lah. Sekarang ni memang saya nak belajar lah ni. Saya nak belajar, nak posting hari. Tapi kan bila saya tak posting kan, saya akan tengok. Dia orang akan cari-cari saya. Macam tu. Cari macam mana? Lepas saya posting seminggu tu, yang 3 hari per hari seminggu tu, yang saya rehat tu ada yang ni lah, maksudnya bukan cari macam mana, ada yang like page saya kan, maksudnya saya kata macam dia orang baru nampak Cikgu Zainab you punya posting. Tapi maksudnya dia orang nampak, saya kata mesti dia orang tu. Macam tu. Okay. So lagi selalu you post, lagi selalu dia orang akan nampak. Kalau nak buat label macam itu boleh Cikgu Zainab. Kalau label artis jadi bersenyap boleh. Saya bukan. Bukan saya senyap, saya tak nak. Saya macam reflect diri sebenarnya. Okay, boleh juga. Kan jadi macam apa yang aku buat tak kena. Sebenarnya saya memang tak kena lah. Apa yang buat tak kena, kena tengok balik macam tu lah. Ada yang lain nak share? Macam mana nak lawan rasa malu nak buat posting? Ustazah Izzah ke? Ustazah Atika nak belajar? Kita yang kau makan. Apa ni? Yang kau orang kena ada tenaga. Bukan malu, Kus. Lah. Ustazah Atika rasa tak? Apa Ustazah Izzah rasa? Saya bukan malu tapi macam entahlah. Ya, saya rasa. Apa saya bagi tahu kat Cikgu Zainab, yang saya kata saya tak nak berkongsi dengan Cikgu Zainab. Apa Cikgu Zainab rasa? Boleh share Cikgu Zainab? Saya rasa macam sedih lah. Dia tak nak share apa yang dia yang ada kan. Sepatutnya kita kalau dah kat dia kata dia ni kena share lah, tak baik. Padahal kita tak buat orang macam tu. Faham? Okey, Kus, menanyakannya. Macam macamlah kadang-kadang kita rasa macam topik yang sama je macam tu. Macam maksudnya kita tak pandai banyak benda lah. Jadi kita cuma pandai tu beberapa benda. So kita nak kongsi benda yang kita Dia tak kait pandai. dengan isu semasa. Yang dekat dengan pelajar you. Apa permainan yang paling hot sekarang? PUBG. Apa kaitan PUBG dengan Mak Asli? Tahu. You tak tahu sebab you tak explore. PUBG ada permainan, ada contoh weapon apa dia ada. Dia akan berjalan. Nyawa dia boleh naik. Dia akan berlaku. Boleh. You tak explore, jadi jangan haraplah orang kita akan boring dengan posting kita dan orang tak nak tengok posting itu. Nak bestkan dia ikut isu semasa. Bila you relax, you akan nyawa tu naik. Kalau dalam PUBG, saya tak tahulah betul ke tak. Maksudnya kalau dalam Mak Asli, you kalau tarik nafas, you akan baca dengan okey, dapatlah baca dengan 2 harakat tu sendiri. Masuk sikit lah point tu. Walaupun konten yang lebih kurang sama. Penyampaian berbeza. Dapat?
macam terkikir. Mak Iwat pernah buat macam tu? Maksudnya kita kena banyak ambil tahu apa yang terjadi di sekitar kita lah. Sebab orang nak ambil kita nak orang ambil tahu apa yang kita kongsikan. Ustazah Atikah dapat tak? Faham. Pelajar tak nak dengar apa you cakap sebab you tak dengar cakap dia. Saya ambil tahu je sampai saya rasa, bukan rasa tu, tapi saya rasa macam bila saya ambil tahu sangat, saya macam stres tau. Macam teruk Faham. sekarang. Bila macam tu saya macam Okey, stres tu sebab tak jumpa ni. Solusi penting. So kadang saya macam tak saya follow lah FB tu. Okey. Macam saya Azmi kan kat FB. Tapi kadang saya macam tak baca pun sebab saya takut, maksudnya. Faham, sama. Saya rasa Tapi at least kita tahulah, betul tak? saya rasa macam ya Allah, macam banyak sangatlah masalah sekarang ni. Itu je lah. Dunia sekarang dah banyak masalah. So kita jangan jadi part of problem lah. Be part of solution. Saya tulis. Be part of solution. Okay, I think we done. Okay, korang dah share. IG boleh, FB boleh. Ustazah Izzah pakai laptop Ustazah? Ya, Ustazah, kita ambil gambar, Ustazah ambilkan boleh? boleh. Ustazah tahu nak tekan apa? Tahu kot. Tahu ke tak? Screenshot je kan. Tekan screenshot boleh lah. Print screen pun boleh. Macam mana coach nak tu? Macam mana? Ustazah Izzah kena tunjuk tu. Dekat screen ni, ni kat bawah ni tekan ni, control, tekan print screen. Ni lah Google, search you punya laptop jenama apa, how to print screen, how to screenshot. Okay? Ready? Hari ni hari ketiga. Kena tunjuk 3. Dah ready? Sekejap. Ustazah Ifah dah ada. Ustazah Ifah, kita nak ambil gambar. Boleh on camera? Pelik je 3 saya. Ini boleh. Ini boleh. 3 duduk. Belum. Ustazah Ifah. Oh, belum. Saya nak ada 2. Yang pertama, posting hari ni apa yang you dapat. Guna gambar hari ni. Share apa yang you dapat. So posting yang kedua tadi tentang content. So you ada masa 24 jam dari sekarang, iaitu sebelum pukul 1 besok. Dapat daripada belajar dengan coach ke? 3 benda apa yang you dapat hari ni. Oh, okay. Lepas tu task kedua yang kita nak buat ni lah. Okay. Ustazah Ifah tak ada, it's okay lah. Kita start, boleh? Bergambar dalam 3, 2, 1. Ustazah dapat tak? Sekejap. Pernah ada dapat. Dapat dah rasanya. Ada rasanya. Tak, buka dulu. Ada rasanya. Okey, Buka. boleh. Tapi kalau Cikgu Zainab, sekali lagi Cikgu Zainab tadi tak jelas. Cikgu Zainab, tahu nak senyum macam mana tak? Ni, Giyomi. Okey. Okey, lagi sekali ya. Dalam kiraan 3, 2, 1. Cikgu tengok kamera. Okey. Bergambar pun kena belajar, guys. Thank you very much. Saya harap apa yang saya kongsikan anda dapat manfaat. Kita baca doa. Kita tutup dengan tasbih Rasulullah wal subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Jumpa besok pukul 1. Jangan lupa posting. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Thank you, coach. Assalamualaikum. Thank you. Takut. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum.